dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Yu'marun. Sadaqallahul azim. Allah kata apa tuan-tuan? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu berhala. Malaikat yang menjaga pintu neraka tersebut begitu bengis layanannya, tidak pernah sekali ingkar segala apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Mereka tetap melaksanakannya. Subhanallah tuan-tuan. Pak Su telah memberikan peringatan kepada kita, diambil daripada surah Tahrim tadi, nak bagi tahu kepada kita subhanallah, terlalu berat tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Yang mana subhanallah, tuan-tuan, kenapa dikatakan Pak Su sebut tadi? Pak Su sayang kat kita semua. Bukan hanya kita Pak Su, tetapi Allah sayang kepada kita. Dan itulah kita dianugerahkan Ramadan. Tanggungjawab suami bukan hanya bawa isteri mari makan sedap hari ini, subhanallah. Ayah nak makan apa yang? Ayah nak makan sayap apa? Tu sayap kat tepi tu, sayap ayam. Ayah nak makan murtabak. Ayah nak beli Tupperware, ada juga di bawah sana Tupperware pun ada barang. Yang mana ayah nak beli apa? Kita sayang kat isteri, kita ikut apa yang isteri nak. Sedangkan Allah kata, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bagaimana kita hari ini kita tengok dalam musim PKP, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita. Kita beli apa? Mask, triple, apa ni? 3 lapis, 5 lapis, 6 layer, 7 layer. Mask, sampai nafas pun semput. Sayangnya kita kepada keluarga kita, pergi cucuk vaksin, takut apa? Takut kena jangkitan COVID, dah kena mudah nak sembuh. Jadi bagaimana Allah kata jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi bagaimana kita nak jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka? Bersempena dengan hari ini, pendekatan yang telah dibuat oleh rakan-rakan kita di Taman Warisan ini bertepatan. Yang mana bukan hanya kita hari ini nak bersiap sedia dari segi nak makan minum, nak berbuka puasa, tetapi bagaimana Allah ajarkan kepada kita yang dikatakan ra mim dot alif nun. Bagaimana ra itu membawa satu maksud yang begitu luas, yang dikatakan ridwan Allah. Bagaimana kita nak dapat redha Allah? Iaitu dengan kita melaksanakan amanah. Yang dikatakan ya ayyuhallazina amanu itu bukan hanya dituju kepada suami, tetapi dia dituju juga kepada isteri. Bukan hanya dituju kepada isteri, dia juga ditujukan kepada anak-anak. Bagaimana suami nak jaga isteri dan anak-anak supaya tidak dicampakkan ke dalam api neraka. Bagaimana seorang isteri nak jaga suami dan anak-anak supaya mereka tidak dicampakkan dalam api neraka. Dan bagaimana seorang anak-anak yang dikatakan amanu, anak-anak yang beriman, nak jaga ibu dan ayah supaya tidak dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana tadi tuan-tuan? Sudah tentulah kita dalam bulan Ramadan, ulama membahaskan berkaitan dengan itu ridwanullah. Bagaimana nak dapat redha Allah? Seorang suami nak dapat redha Allah, laksanakanlah amanah dengan sebaik mungkin. Berat tanggungjawab kita tuan-tuan. Hari ini pernah tak kita semak sebagaimana Pak Su kata tadi, Al-Fatihah isteri kita. Kadang-kadang kita semak, apa awak pakai lekeh nak keluar ni kan. Kita dengar awak ni apa pakai tudung lekeh sangat. Kita nak pergi dinner ni. Kita nak pergi buffet. Di mana? Hotel. Di mana? Taman Warisan. Kita kadang-kadang kita tengok, Allahu Akbar, apa langah ni. Kita kadang-kadang tak ambil berat. Sedangkan mereka berkaitan dengan solat kita tidak pernah semak Al-Fatihah mereka. Bagaimana kita tidak pernah tanya rukun Islam anak-anak kita ambil berat. Kerana apa tuan-tuan? Pengalaman saya dalam cuti sekolah baru ni, saya nak kongsikan sekali lagi. Subuh tadi saya dah kongsikan. Anak saya yang bongsu tuan-tuan, yang mana bulan cuti sekolah baru ni, biasalah anak-anak kita ni di zaman mereka. Saya ingat kata Umar Khattab, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Jadi bila ikut zaman dia, hari ni anak-anak main dengan gadget. Nak buka puasa ni pun, ayah-ayah pun gadget, mak gadget, anak-anak gadget satu seorang. Pada zaman kita, yang mana dipendekkan kisahnya, saya balik, dia tanya, Abi, Jesus tu baik Abi? Astagfirullah, saya berdebar, rasa nak luruh jantung. Dia kata, Jesus tu baik ke Abi? Dia tanya kita. Saya terkedu,
dan tanya, bincanglah dengan bini. Bini ada satu je tuan-tuan. Bincang dengan bini, tanya, yang kenapa ni? Tak ada mic. Yang ada Ahmad Furqan tanya ni, Jesus baik ni dia dapat daripada mana? Allahu Akbar, rupa-rupanya semak. Okey, kita tengok apa aktiviti dia. Esok tu saya ambil cuti, saya perhati apa aktiviti dia. Rupa-rupanya biasalah anak-anak kita ni suka main game. Tuan-tuan tahu game Roblox, tahu Roblox? Bukan Roblox yang boleh duk buat tu. Game Roblox. Kita orang tua pun kena main game juga tuan-tuan. Jangan kita biarkan anak. Rupa-rupanya dalam Roblox tu dia boleh berkomunikasi. Dunia tu kalau 15 orang pemain tu, 15 tu dia berkomunikasi. Ada macam-macam lah dalam bahasa Inggeris tuan-tuan. Saya pun fikir, sebab tu dia boleh A+ bahasa Inggeris pun. Rupa-rupanya kesan daripada gaming tu juga. Allah Subhanahu. Tapi bagaimana nak bagi tahunya tanggungjawab kita tadi, rupa-rupanya dalam game tersebut ada rakan dia yang sebut berkaitan dengan Jesus. Kebaikan Jesus dia duk sebut dalam main tu, dia boleh fight dan sebagainya, dia sebut berkaitan Jesus. Dan akhirnya anak saya ni dia tertarik. Sebab apa? Saya duk fikir dia sekolah bukan sekolah biasa, dia sekolah integrasi. Integrasi ni memang semuanya yang Muslim dan mereka yang terpilih nak masuk integrasi tersebut. Jadi rupa-rupanya dia terambil daripada game tadi. Dia terpengaruh dan akhirnya dia search dalam berkaitan dengan Jesus ni, dia search, dia cari apa itu Jesus semua. Terlalu banyak tuan-tuan. Allahu Akbar, berdebar saya tuan-tuan. Bagaimana saya nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya anak saya meninggal sebelum anak saya tahu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita buat pada hari ini. Kita bukan hanya pergi masjid surau, tetapi kita pergi kepada bazar Ramadan. Kita pergi pada festival Ramadan. Kita pergi ke Alamanda, turun sama. Kerana apa? Nak jalankan tanggungjawab kita seamanah. Yang Pak Su pesan kepada kita tadi, bagaimana nak jaga keluarga kita. Pastikan bukan hanya kita bagi mereka makanan rohani, tetapi makanan bukan jasmani, tetapi makanan rohani perlu kita ambil. Kenapa? Kita sayang keluarga kita. Allah sayang kita. Dan Allah bagi kita macam-macam nikmat. Terlalu banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita. Sebagaimana saya teringat lagu Pak Su, lagu apa tu, mic apa satu lagi tak ada ni. Kalau ada mic dua baru syok. Lagu Iwan tuan-tuan. Lagu Iwan kata apa? Lihatlah, ekor sikit, mana PX ni? Allahu Akbar. Kalau PX kita kena. Jadi subhanallah, bagaimana Iwan kata? Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah burung yang terbang, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang kita punya. Semuanya Allah punya. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Cepat ucap astaghfirullah. Cuba sambil tuan-tuan. Hal azim. Jangan lupa lirik tuan-tuan. Jadi hiburan pun perlu ada. Dalam kehidupan kita ni jangan terlalu stres. Relax, santai. Lagu boleh nak berlagu, tetapi lagu yang mendidik jiwa. Sebagaimana Pak Su kita, subhanallah, bagaimana beliau terlibat dalam bidang kesenian pada hari ini. Dalam masa yang sama, beliau terjun dalam bidang dakwah, subhanallah. Kenapa? Sayang kepada keluarga, melaksanakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi insyaAllah Pak Su, kita sambung lepas ni. Ada sikit lagi, yang mana mic satu lagi dah ada. Mana mic satu lagi? Reza, mic Reza. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jaga bagaimana tadi? Yang mana kita nak jaga diri kita dan keluarga kita tadi? Ridwan Allah. Bagaimana dapat redha Allah? Selain daripada kita melaksanakan amanah, yang kedua sebagai anak-anak nak jaga nak dapat redha Allah dalam Ramadan tadi, Ridwan Allah, iaitu pastikan laksanakanlah amanah kita sebagai seorang anak. Ibu dan ayah masih berada atas dunia hari ini, ambillah peluang berkhidmat kepada mereka. Angkatlah telefon sementara bonda buka puasa apa hari ini, tanya khabar mereka. Jauh tidak menjadi penghalang untuk kita mendapat redha Allah. Kerana apa? Kita lihat Uwais Al-Qarni, hebatnya beliau, bagaimana mulia di sisi Allah. Dia bukan semak macam Pak Su kita, handsome, panjang, tinggi, dah. Tapi dia ni tinta 100% tuan-tuan. Dia tinta gelas.
Dia rambutnya berkerinting, gelap, tak handsome, tak kaya. Tetapi bagaimana sahabat pun minta doa dengan dia. Kerana apa? Dia mulia di sisi Allah. Segala permohonannya dimakbulkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana dia melakukan amanah, melaksanakan amanah sebagai seorang anak. Bila mana ibunya bagi kita nak menunaikan haji, maka dia mula buat latihan, turun naik, ada kata dukung lembu, ada kata dukung kambing. Training kerana apa? Nak bawa ibu ni menunaikan haji. Dia bukan duduk di Mekah, tuan-tuan. Bukan dia duduk di Madinah. Madinah, Mekah pun dalam 405 km, makan masa 4 jam 5 jam naik bas, naik train 2 jam. Tapi Uwais Al-Qarni ini berada di Yaman. Kenapa dia mulia si Allah? Dia dokong ibunya menunaikan ibadah haji. Subhanallah, dokong ibu. Kita hari ni ibu dokong anak, kalau 4 kilo 5 kilo pun rasa bengkak dah, belengah dah belaung tu kan. Jadi bagaimana seorang anak dokong ibunya untuk menunaikan ibadah haji, subhanallah, yang mendapat redha Allah subhanahu. Tak, ya Rasulullah, doakan aku untuk aku berkhidmat dengan engkau di dalam syurga. Sebenarnya dia nak minta masuk syurga. Tapi dia tak cakap dia nak masuk syurga. Dia nak jadi aku tukang khidmat hang dekat syurga. Sebab tuan-tuan dan puan, kita di dunia ni, kita tak nampak kehebatan seorang yang tukang bagi khidmat. Macam kita di geng Surau Putrajaya ni, katalah contoh saya tengok ada gambar ni, Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad. Dia datang, dia tak tahu nak pergi ke mana. Maka dia memerlukan seorang yang tukang khidmat, nak bawa dia pergi makan, nak bawa dia pergi hotel, nak bawa dia pergi situ sini dan sebagainya. Begitulah dengan seorang anak yang kena khidmat kepada mak dan ayah. Kadang-kadang kita ingat nak kaya ni kita kena kerja, Ustaz. Memang logik akal, nak kaya kena kerja. Tetapi dalam Islam, nak kaya rupanya khidmat kepada mak ayah. Begitulah dengan sekarang ni puasa, Ustaz. Kita tengok ni kalau fikir logik, kita puasa lapar, Ustaz. Menahan diri. Puasa itu bermakna menahan diri dari lapar dan dahaga. Bermula daripada terbitnya fajar shadiq sehingga tenggelam matahari, serta meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu maksud puasa. Tetapi dalam Islam, tuan-tuan dan puan, dia lain. Nak kaya sedekah, nak sihat puasa. Bukan pasal lapar ni menyeksa kita. Sebenarnya kita menahan kelaparan ni sebenarnya merehatkan tubuh badan kita, Ustaz. Dalam sebulan, setahun ada 12 bulan. 11 bulan itu racun, 1 bulan itu penawar. 11 bulan kita makan macam-macam. Kalau lah kata hari ni kita tengok, Ustaz, daripada soto, sayap apa ni, kipas apa sayap, Ustaz kata sayap ayam, wing, chicken wing, kita ada biryani power, kita ada coconut shake, kita ada macam-macam. Perut kita ni makan macam-macam selama 11 bulan. Dan ini pun nanti kalau dah buka puasa, Allahumma lakasumna wa bika amanna, segala-gala macam makanan kita akan masuk. Tetapi harus kita ingat, dalam perut kita ini 1/3 kita kena isi dengan air, 1/3 kita kena isi dengan makanan, dan 1/3 lagi kita isi dengan oksigen. Jangan kita kena ambil semua. Daripada tu kita nak masuk makanan semua, nak masuk air semua. Nanti tak boleh dah nafas. Sebab tu ada orang dia mengah sembahyang 8 rakaat daripada kecil sampailah sehari ni tahun 2023. Sembahyang tarawih bukanlah kita nak meleceh-lekehkan, tetapi kalau gaji naik, pangkat naik, anak bertambah, semua bertambah, amal ibadah tak pernah tambah. 8 rakaat daripada dulu sampai ke hari ni 8 rakaat juga. Tu pun witir tak tunggu tu imam, witir langsung tak buat, kan? Tahajud, Masya Allah, orang kata ni bulan Ramadan ni bulan ibadah, buat tahajud. Tahajud Ramadan pun tak buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pesanan kami berdua hari ni, saya ada 2 hari, Ustaz. Hari ni saya dengan Al-Fadhil Ustaz Hamdan, besok saya dengan Ustaz Ni Kamarudin Yunuh. Dia mengajak kitab di Masjid Al-Hasanah Syama'il Muhammadiyah, kan? Jadi kena rapat ni Tok Guru juga. Jadi besok saya akan berada di sini lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Ni Kamarudin Yunuh. Jadi hari ini mungkin ada lagi info-info
Apa lagi yang boleh kita buat sepanjang Ramadan? Saya nak tanya juga Ustaz, kadang-kadang kita nak doa, kita nak minta. Minta ni doa Allah sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah nescaya aku kabulkan. Tapi saya minta Ustaz, doa tak dapat lagi. Ada satu Allah bagi, Nabi melalui Nabi kata ada waktu-waktu yang mustajab berdoa. Dalam bulan Ramadan ni Ustaz, waktu bila kita nak doa yang cukup cantik, cukup monek, ini kalau kita doa, garanti Allah akan kabulkan. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Pak Su di atas persoalan yang begitu cantik dan menarik, dan pastinya membuatkan tuan-tuan pasti tertarik. Sebagaimana kalau kita lihat tadi Pak Su pesan kepada kita, yang mana kita tuan-tuan sekalian, kita berada di atas dunia ini, kita ada dua. Satu tempat yang barakah, satu lagi masa yang barakah. Tempat yang barakah, hadis Rasulullah, la tashaddur rihal illa ila salah satu masajid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tak semua orang mampu pergi tempat ni. Tetapi yang kedua ialah masa yang barakah. Itulah dia di bulan Ramadan. Tuan-tuan berada di Taman Warisan, tuan-tuan berada di Hak Nyai, tuan-tuan berada di barakah. Di masa yang barakah tu ada lagi tempat-tempat masa-masa yang mustajab doanya. Jadi di antaranya yang paling dekat dengan kita ialah apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan nak berbuka puasa sekejap lagi. Jadi kalau boleh, beli awal-awal, duduk satu meja, ramai-ramai, ayah, mak, alung, angah, ucu, menantu, cucu, semua adalah. Duduk semeja, ramai-ramai. Untuk apa? Dah beli, settle. Bagi tugasan kat seorang je beli. Jangan bagi tugas ramai-ramai. Kenapa? Jadi kita membazirkan waktu. Kenapa? Kita nak ambil yang dikatakan oleh Pak Su tadi, masa yang barakah dah dalam bulan puasa, di antara doa yang mustajab yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Jadi kita jangan lepas peluang. Walaupun kita berada di buffet Taman Warisan, walaupun kita berada di buffet di Hotel Concord ke, di Concode ke, di Pulse Grand ke, ambil peluang ini. Iaitu ketika nak berbuka puasa. Ketika nak berbuka puasa, inilah masa yang mustajab. Jadi bagaimana kita nak berdoa tuan-tuan? Ulama mengajarkan kepada kita tuan-tuan, mudah berdoa ni. Di antaranya ialah kita mulakan dengan pujian-pujian bagi Allah. Kalau kita mampu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Yang kedua ialah selawat kepada baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat pendek pun boleh, nak selawat panjang pun boleh. Apa lagi pendek? Allahumma salli ala Muhammad. Dengan pujian-pujian ya Rahman ya Rahim, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, kita mulakan dengan doa kepada ibu dan ayah pada Allahumma ghfir lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wali jami, sampailah di akhir tuan-tuan. Iaitu apa dia tadi? Yang pertama dengan pujian-pujian bagi Allah. Yang kedua selawat kepada baginda. Yang ketiga doakan ibu dan ayah. Dan yang keempat barulah kita mulakan dengan apa? Doa kesihatan, doa nak berbuka puasa, doa untuk anak-anak alung nak periksa, doa untuk angah yang akan masuk asrama minggu depan, doa untuk segala-galanya. Dan barulah kita mula selawat dengan selawat balik, dan kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi mudah tuan-tuan. Mudah nak berdoa ni. Nak bahasa Melayu pun boleh, nak bahasa Inggeris pun boleh, nak bahasa Jawa pun boleh, nak bahasa Kelantan pun boleh. Yang penting kita ambil peluang pada hari ini, yang mana masa yang mustajab di antaranya tadi ialah waktu yang paling dekat dengan hampir dengan kita ialah waktu kita nak berbuka. Jadi beli juga, tawaf kedai juga. Tetapi kalau boleh setengah jam sebelum berbuka, duduklah semeja. Peluang ini yang Allah berikan. Bagaimana Pak Su katakan di awal tadi, kita nak jaga diri kita dan keluarga kita. Bagaimana salah satu caranya? Ialah melalui titipan doa. Bayangkan seorang ayah pemimpin keluarga, bukan hanya belanja anak-anak makan pada hari ini, tetapi seorang ayah membaca doa untuk anak-anak. Seorang ibu juga mengaminkan doa daripada suaminya.
Anak-anak juga membaca doa dan mengaminkan doa ayahnya. Subhanallah, satu perkara yang begitu baik, yang mana kalau kita lihat dari Pak Su cerita kepada kita, dia rakan-rakan yang pernah berkhidmat kepada ibu dan ayahnya, bagaimana mereka meroleh syurga Allah Subhanahu wa taala atas dunia lagi. Allah dah bagi kesenangan. Sebab apa? Allah kata redha rabbi, Rasulullah kata redha rabbi fi ridal walidain wa sakhat rabbi fi sakhatil walidain. Keredaan Allah terletak daripada keredaan ibu bapa. Jadi kita ambil peluang hari ini tuan-tuan. Seronok tengok kan, bila mana ayah baca doa, tak ayah tak baca, esok juga pula ibu pula baca doa. Anak-anak mengaminkan, suami pun mengaminkan. Subhanallah, begitu cantik. Kerana apa? Kita belum tahu lagi esok hari adakah saya yang bercakap pada hari ini dapat bersama-sama dengan keluarga saya. Tidak, belum pasti. Kerana apa? Ajal dan maut kita belum tahu. Kita tidak tahu. Semuanya Allah. Jadi di atas nikmat kurniaan Ramadan pada hari ini, kita nak mendapat redha Allah tadi, ambillah peluang untuk kita titipkan doa. Tak boleh bagaimana, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni ya Allah, keluarga aku ni ada, anak aku ni diuji dengan masalah kesihatan ya Allah. Anak aku ya Allah hari Isnin ni nak dapur diri ya Allah, permudahkanlah urusan pelajarannya ya Allah. Ya Allah, anak aku ni ya Allah, sebut anak kita depan suami kita, sebut nama seorang-seorang. Alung ni Allah, kami mohon padamu ya Allah, selalu leka dengan gamenya ya Allah. Angah ni ya Allah, minta doa dengan Allah. Kerana apa? Kita minta dengan Allah yang mana kabel yang paling terbaik atas dunia ni. Kabel yang paling terbaik bukan pangkat darjah orang yang ada kuasa, tetapi ibu dan ayah, yang mana hubungan kita sebagai seorang anak ada masalah dalam keluarga, sebagai seorang anak ada masalah dalam kesihatan, sebagai seorang anak diuji dengan masalah bisnes dan sebagainya. Minta ibu dan ayah doakan di waktu masa yang barakah, waktu yang mustajab. InsyaAllah Allah ni waqala rabbukum ud'uni, sebagaimana Pak Su kita tadi. Begitu juga dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang mana Allah amat dekat dengan kita. Apatah lagi kita berada bulan Ramadan pada hari ini. Ambil peluang, bukan hanya keluar bersama rakan-rakan, bukan hanya keluar bersama dengan keluarga, tetapi dengan kita semua hari ini. Bayangkan tuan-tuan, dalam waktu hujan renyai-renyai ini juga kita dianjurkan untuk mentitipkan doa. Di antara doa-doa ketika hujan, subhanallah. Begitu juga kita, apatah lagi dalam bulan Ramadan, nak dekat lagi berbuka puasa. Dan yang kedua, waktu di antaranya ialah ketika sahur. Waktu sahur. Waktu sahur. Jadi ambil peluang ini. Sebagai seorang suami, bukan hanya kejut isteri yang bangun, yang anak kita ni nak makan, nak sahur apa hari ni, abang kejut isteri dia kan. Tiba-tiba dia pergi tidur. Baik kan macam tu? Sedangkan lebih elok kita sebagai seorang suami kejut isteri kita bangun solat 2 rakaat bersama-sama, isteri pergi masak, suami doakan isteri, ya Allah, Khadijah ni ya Allah, isteri aku ni ya Allah, comel dia ya Allah, bagus akhlaknya ya Allah, anugerahkanlah kesihatan padanya. Alangkah seronoknya seorang isteri mendengar doa daripada suaminya, kembang dia tuan-tuan. Nak masak apa ni? Nak masak sayur tu pun dia nak masak, mula-mula nak masak nasi goreng je. Dengar kita doa puji kat dia, subhanallah, buat nasi goreng 4 perik, masalah. Jadi bagaimana? Ambil peluang ini, iaitu masa yang ketika sahur dan masa kita berbuka. Itulah waktu yang dikatakan waktu yang terbaik. Apatah lagi dalam bulan Ramadan kita ada qiyam. Kita ada qiyam. Sebagaimana Pak Su kata tadi, siam, kita berpuasa, malam kita qiyam. Jadi insya-Allah JSP juga pada malam ini buat program qiyam. Pertama, pembuka tilai di Masjid Al-Mana, Surau Al-Mana pada malam ini, bermula pada pukul 4 sampai pukul 5. InsyaAllah kalau ada pelapangan, di waktu sepertiga malam juga kita bermohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, inilah waktu, ambillah peluang yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan walaupun sesaat kita tertinggal dalam bulan Ramadan ini dengan titipan lidah kita, selain daripada berzikir, membaca Al-Quran, kita titipkanlah juga dengan bacaan-bacaan doa, yang mana doa dengan pelbagai cara boleh baca, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Jawa, Kelantan, terpulang kepada tuan-tuan. Yang mana yang penting ialah doa. Banyakkan doa. Inilah kabel yang terbaik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja perkongsian Pak Su. Ya, itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, doa ini ada adab. Ya. Doa ini ada adab, dan doa ini antara kita dengan yang hak ataupun Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada tuan guru saya cakap, Ustaz, Ya. doa yang tidak diselawatkan, kita tak letak selawat, Ya. doa itu akan tergantung di tengah antara Ya. langit dengan bumi. Betul. Dia nak diangkat ke langit pun tak sampai sebab tidak ada selawat Nabi Sallallahu alaihi SAW. Itu wasallam. antara satu adab. Nak baca bahasa apa dipersilakan, Silakan. tetapi bermulalah dengan bismillah dan puji Allah. Ya. Tak tahu macam hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ta'ti. Sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Tuhan Maha Pengasih. Ya. Engkaulah Tuhan Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan seluruh alam. Ya. Engkaulah yang Maha mengetahui apa yang orang lain tak tahu. Puji dia. Puji Allah. Puji Allah. Dah tak tahu apa nak puji lagi. Cakap Allah, Engkau Maha tinggi sifatnya ya Allah. Engkau Maha mulia ya Allah. Tidak ada makhluk yang lebih mulia. Itu puji. Dan kemudian masuk selawat. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak payahlah nak bergaduh ada orang sebut sayyidina ke tak sebut sayyidina ke, tak payah nak cerita. Kita ni ada adab. Nak panggil ustaz ni, orang panggil Hamdan tu tak ada. Orang panggil Al-Fadil Ustaz Hamdan, hormat. Kalau lah orang kata dia naik pangkat lagi besar, Datuk, hormat dia Datuk. Itu tanda kita menghormati Nabi kita, Nabi yang mulia Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak payah nak bergaduh. Tapi nak cerita apa, kita selawat kepada dia. Lepas tu saya pun bukan orang hebat, Ustaz. Ya. Saya selalu tulis apa saya nak. Contoh, jangan silap. Ini kadang-kadang kita tak ready. Ya Allah, kalau kata isteri, ya Allah, lembutkanlah suamiku. Lembutkanlah suami. Lembutkanlah suamiku, ya Allah, kan. Besok Allah kabulkan, tiba-tiba suami kita kan. Lembut sungguh. Lembut sungguh, kan. Wahai Allah, Engkaulah yang Maha mendengar, lembutkanlah anak-anakku. Ya. Jangan sebut macam tu. Maksud dia, kita biar spesifik. Betul. Nak lembut apa? Lembut hati ke? Ya. Lembutkan perangai dia ke? Apa? Sebut. Tulis. Cakap. Sebab Allah tu Maha mendengar. Ya. Dia tahu. Ya. Dia tahu. Dia kalau kita tak minta pun dia bagi. Betul. Kita tak bersuara pun dia bagi. Ya. Tetapi lebih baik kita bersuara. Kita rasakan bahawa kita minta ini, hati kita di bawah. Ya Allah, ketika Ramadan datang ini, ya Allah, berapa lama dah kami PKP, 3 tahun kami tak puasa, berada di luar ini. Ya. Gembira rasanya. Semua sebut. Dan kita sebut apa yang kita faham, yang itu lebih dekat dengan hati kita. Kalau kita sebut Arab lagi cantik. Lagi cantik. Tapi kalau Arab yang tak faham, tak tahu apa yang disebut pun payah juga. Tak guna juga. Tak guna juga. Lebih baik sebut apa yang kita faham dan seronok sangat. Ustaz sebut tadi, doa ini ada waktu yang mustajab berdoa. Dan juga doa ini di tempat yang mustajab. Waktu dan tempat. Ya. Tempat tu tadi iaitu spesifik, khusus. Kita di Mekah. Ketika di Mekah itu ada tempat ketika kita tengah tawaf, di Multazam, Ya. ketika sa'i antara Safa dengan Marwah, dan juga orang kata di tempat-tempat di dalam Masjidil Haram tu juga adalah tempat yang mustajab berdoa. Di Madinah pula mungkin kita berdoa dalam raudhah. Bila kita berdoa dalam raudhah, raudhah itu adalah seperti taman-taman surga. Kata Nabi SAW, dari rumahku ke mimbarku itulah raudhatul jannah. Jadi tempat itu mustajab berdoa. Sekarang kita tak berada di tempat yang mustajab, tetapi kita berada di waktu yang mustajab berdoa. Sekarang pukul 6.45 petang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai ketua rumah tangga rancang apa nak doa. Kita sebagai isteri rancang apa kita nak doa. Anak-anak juga begitu. Susun nak minta apa, sebut nama anak. Contoh nama anak Muhammad Faizal. Kan contoh, bukan Faizal belakang ni. Bukan Acai. Bukan. Contoh nama anak kita Muhammad Faizal. Sebut, ya Allah, anakku ini Muhammad Faizal namanya. Telah pun berusia 20 tahun dibesarkan olehku dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, tetapi lewat kebelakangan ini tangannya selalu memegang telefon.
Sehingga hari ini dah jarang-jarang pegang Al-Quran. Ya Allah, kata kan, tolong lembutkan hatinya ya Allah, bukakan hatinya, jadikan hatinya cinta kepada Al-Quran. Itu kita minta. Ya. Bila kita faham, kita minta, itu lebih senang daripada kita sebut bahasa Arab, kita sebut bahasa Arab yang kita pun tak faham. Silap baris jadi lain. Jadi lain, maksud dia lain. Saya jadi mutawif Ustaz. Ni tak nak cerita kongsi sebab boleh Pak. Bukan baris pun, dengung. Dengung ya. Dengung. Pak Su ni pun banyak keluar ke Mekah semalam. Ya, saya jadi mutawif. Kongsi sikit Pak Su. Kita seronok dengan kongsian ni. Iyalah, saya pasal Pengalaman. apa ni pengalaman saya, Ya. saya jadi mutawif jemaah nak kencing, nak Ya, buang air. nak buang air. Bila jemaah nak buang air, kita di sana bukan macam R&R kita dekat sini. Ya. Memang ada tapi dia tak bersih lah Ya. kita. Jadi kita cuma bagi tahu dekat dia pemandu ni, Ahmad, jamaah hammam. Hammam. Jadi dengung. Kita dengar orang sebut hamam, tapi kita bila nak cakap dekat dia kuat, kita pun tambah dengung. Hammam. Bila kata hammam, dia kata la ma fi hammam. Mana hammam? Dia kata kan. Kita hammam, kita pun tunjuk kata orang perempuan nak pergi buang air. Dia kata rupanya dia kata hammam itu adalah burung. Kan? Burung merpati. Hammam tadas. Tambah tasdik je lah. Kita tambah jadi dengung saja, maksud dia lain. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita silap lari macamlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita selalu doa wasallim ke wasallam. Salam. Kan? Ada untuk imam baca wasallam, ada kita nak baca kita wasallim. So apa salahnya ketika Ramadan ni kita tanya guru. Betul. Tanya dekat mana, kalau kita dekat mana puncanya jadi wasallam, dekat mana puncanya jadi wasallim. Jadi kalau kita tak tanya, orang yang malu bertanya sesat jalan. Orang yang malu bertanya, kata tuan guru saya melalui Syekh Imam Syafi'i, tahanlah telingamu daripada cercaan orang yang mengatakan kamu itu bodoh jika kamu tak belajar sampai bila-bila. Jadi tak salah kita sekarang ini bertanya kalau kita tak tahu. Jadi bertanya macam mana kita, bagaimana, macam mana dan apakah caranya, itu antara pertanyaan. Gunakanlah waktu-waktu yang baik ini untuk kita belajar, untuk kita menambah ilmu. Kita ini umur bertambah, anak bertambah. Tadi isteri ustaz tak berani sebab ubat berani tak jual lagi. Kan? Kalau ubat berani jual, saya pun berani, palsu pun teringin. Tapi tak berani jugalah. Doa, kita kena doa. Doa Kena doa. Istilah doa. Itu ada pengalaman juga. Bila kita pergi Mekah, dia ada satu tempat, orang kata ketika mustajab berdoa ketika hari Arafah. Tetapi doa ni mungkin mustajab bila-bila masa saja. Kebetulan pula dia pergi dengan isteri dia naik ke Jabal Rahmah. Nak minta doa. Dia pun doa, dia kata, "Yang apa abang doa amin." Jadi doa di situ jaga-jaga. Antaranya maksud bila disebut Isnain, jangan amin. Jangan amin. Jangan Isnain. Bila disebut Wahid Isnain, jangan. Sebab Isnain itu bermaksud dua. Dua. Salasa tiga. Dia kadang-kadang dia ada sebut juga, dia kata orang Ataini pun jangan. Kan? Sebab maksud dia dua. Kan? Kalau salasa tiga. Jadi kita kena dengar suami kita doa apa dia? Apa dia minta? Kan? Ya Allah, Ataini. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Hati-hati. Jadi mungkin Ustaz, kata-kata akhir dari Ustaz, mungkin ada lagi 5-10 minit, kita silakan untuk kita sambung pesanan-pesanan kita untuk kita sama-sama bawa balik insyaAllah. Ya Pak Su, kalau kita lihat juga tadi, saya pengalaman juga Pak Su, bukan kongsi bawa umrah ni, ataupun haji travel, saya mengetahui part time juga. Dia tak sebut Pak Su, dia pakai isyarat. Dia angkat tangan. Dua. Amin. Amin. Kalau gegar tangan tu nampak kejenguk ke depan. Jadi alhamdulillah. Jadi bagaimana tuan-tuan? Bagaimana Pak Su pesan kepada kita tadi, bagaimana doa tadi? Dalam doa ni kena bersungguh-sungguh. Memang benarlah Pak Su kata tadi, yang mana kita ni sebut nyata, jelas, maksudnya apa yang kita nak secara direct. Jadi alhamdulillah kita hari ini Imam Besar Masjid Putra, subhanallah, bersama dengan kita. Beliau merupakan penyokong kuat JSP. Masya-Allah. Terima kasih. Kita buat Ustaz Wadi Anwar baru ni, subhanallah, atas kerjasama Masjid Putra, dan insyaAllah
kita ada satu susun slot nanti bersama Imam Besar Masjid Putra dapat bersama-sama dengan kita. Yang mana kalau lihat tadi, yang mana doa ni kadang-kadang kita malas tuan-tuan. Doa kadang-kadang angkat tangan pun dah je. Siku dia tak ada. Atas gitu je Allah nak minta tu nak minta dengan orang. Agak-agak Allah bagi tak tuan-tuan? Kalau minta rekomen, nak minta anak MRSM pun sanggup naik turun jumpa orang betul. sana. Sekolah nak minta sekolah bahasa orang penuh pun orang kata, "Oi tolonglah, tolong, Ini sungguh-sungguh. nak minta dengan Tuhan mana boleh tangan siku letak gitu." Allahu Akbar. Dan lagi teruk, Adab. adab macam Rasul beritahu tadi. Lagi teruk Rasul, lepas semayang tu, dia semayang dah cepat. Semayang dah cepat. Lepas semayang tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya Allah, macam biasa. Amin. Amin. Cukup. Dia kata, hantarlah. sebab dia pakai tadi, dia kata, Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Pak Subesan pada kita tu memang benar. Ambillah peluang yang mana Allah berikan kepada kita nikmat Ramadan yang begitu ternilai. Nikmat ini. Masa yang tidak ternilai bagi kita. Jangan kita lepaskan peluang ini. Bukan hanya kita keluar bersama dengan keluarga, menikmati jamuan yang menarik, sotonya, menu apa ni, biryani powernya dengan apa, sayap macam-macam ada kat sini. Lepas makan kenyang-kenyang, kita solat sama-sama, kita pusing sambung balik. Kalau buffet tu sambung sampai 9.30, tak boleh nak buku balik. Cuma bagaimana tadi? Ambil peluang tadi. Sebelum nak berbuka insya-Allah 5 minit, 10 minit sebelum tu kita sama-sama mengangkat tangan, berdoa bersungguh-sungguh. Nyatakan sungguh-sungguh, sebut dengan jelas supaya apa yang kita minta bila mana kita faham, maka dengan sungguh-sungguh kita faham, kita minta dengan faham, insya-Allah dalam masa yang sama. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan kita menitis air mata. Kenapa? Terlalu tinggi pengharapan kita kepada Allah. Itulah tuan-tuan, itulah dikatakan bulan Ramadan. Jadi bagaimana tuan-tuan juga di bulan Ramadan nak berbuka ni, kita nak bagi sikit Pak Su kongsi. Mungkin saya nak tanya Pak Su lah juga, nak kongsi Pak Su. Mungkin Sila. ada sesuatu amalan Pak Su, sebagaimana kalau sepanjang doa Pak Su ni kan, mungkin ada doa yang kadang-kadang doa yang Pak Su minta tu Allah makbul, kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Mungkin Pak Su boleh cerita macam mana Pak Su boleh hari ni, subhanallah, dengan penglibatan terlalu banyak program-program dakwah pada hari ni, di mana sumber kekuatan yang Pak Su boleh nampak supaya rakan-rakan yang ada kat sini mereka bersemangat nak follow. I follow Pak Su. Okey Pak Su boleh cerita. Satu, terima kasih Ustaz, soalan yang sangat-sangat baik. Sebenarnya saya tak pernah kongsi lagi benda ni. Satu, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Kita sesungguhnya aku dan malaikat, Allah kata, berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Maksudnya suruh kita ingat kepada Nabi. Selain daripada satu, Pak Su belajar dengan Tuan Guru Pak Su Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi bin Rajab. Apabila kita baca Quran, ini kata selawat, besok kita dapat syafaat. Ini bagaimana kita cinta kepada orang-orang Al-Quran. Contohnya kita baca Quran, kita nak hadiah pahala tu kepada siapa? Kita hadiahkan pahala baca Quran Al-Quran ni kepada mak ayah kita. Lepas tu kita nak hadiah kepada siapa lagi? Orang yang kita cinta, isteri kita, anak-anak kita. Lagi kita cinta dekat siapa lagi? Kita cinta kepada siapa? Contohnya, kita cinta kepada K-pop kah? Cinta kat siapa kah? Bagi. Sebab rupa-rupanya ini Pak Su dapat, Pak Su baru post 2-3 hari lepas dalam media sosial. Pak Su dulu sangat-sangat mencintai Syekh Mahir Al-Mauqi. Allah Ustaz. Oh, suka sungguh. Mahir Mauqi, Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Allahu Akbar. So dia macam kambing, macam getar. Getaran. So dia getaran. Jadi nak dapat jumpa dia di Mekah tak akan dapat. Memang payah nak. Tak boleh. Escort kiri kanan. Escort kiri kanan, kita nak bagi salam dia jawab, tapi nak salam tak dapat. Sorry. Petua dia apa dia? Tuan guru saya cakap, setiap kali Samsul nak baca Quran, hadiahkan kepada siapa yang kau suka. Allah. Saya pun cakap dalam hati kita, ya Allah, aku nak bagi pahala baca Al-Quran ini kepada Syekh Mahir Al-Mauqi, supaya aku dapat bertemu dengan dia, supaya aku dapat orang kata doa untuk aku, dan aku nak bersama dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran agar aku juga dapat mencintai Al-Quran.
Jadi doa tu selalu saya baca ketika saya nak baca Quran. Tetapi Allah nak tunjuk satu benda cukup simple. Ketika ni Madinah, saya duduk hotel Al-Haram. Tabung haji selalu duduk situ. Hotel Haram Madinah. Duduk tingkat berapa saya pun tak ingat. Tapi saya tengah bagi tausiah ataupun orang kata briefing kepada jemaah untuk nak balik. Tiba-tiba Syekh Mail ni lalu depan saya. Lalu dia bagi salam. Dia kata Assalamualaikum. Dia kata seorang macam tu. Lepas tu kita pun tengok. Bila tengok Allahu Akbar. Kalau budak-budak tengok Siti Nurhaliza K-pop, macam tu lah lebih kurang saya. Langsung lompat rasa Allah. Kita minat. Jadi terus terkejut dengan orang kata keluh lidah, melompat. Saya melompat kata Syekh Mail. Lepas tu dia pun berhenti. Dia terkejut. Dia kata anta Indonesia. La, ana Malaysia. Lepas tu dia tanya anta kalam Arabi. Kalam Arabi. Lepas tu dia tanya English. Kalam English. Sudah cakap orang putih berdua. Sembang, tarik gambar apa semua. Mintakan cuma satu orang Arab tak boleh cium tangan.